proses yang dijalankan mengikut tata cara dan sistem yang betul dalam penyediaan manuskrip. Okay. Tata cara dan sistem ini sebenarnya merujuk kepada dua aspek. Okay. Aspek yang pertama, kita melihat aspek bahasa lah dalam penulisan. Bila kita menulis dalam apa-apa medium bahasa pun, okay, dalam bahasa apa-apa pun, kita kena pastikan kita mengikut hukum tata bahasa yang betul agar apa yang kita sampaikan mudah difahami. Yang kedua, kita juga melihat kepada format. Okey, dalam mana-mana penulisan akan diberikan format asas. Paling mudah sekali, okey, jenis font, saiz font, okey, langkau barisnya, mungkin melibatkan jidar. Jadi kita kena tahu, okey, kena semak baliklah dengan mana-mana tugasan, okey, ataupun mana-mana syarikat penerbitan yang akan terbitkan kita punya hasil penulisan tersebut. Dan dalam format ini juga kita lihat gaya. Okey, bila awak kata awak nak terbitkan di bawah penerbit UPSI, kita akan gunakan gaya apa? Dia akan bagi pada awak. Okey, saya gunakan, okey, awak perlu menulis menggunakan gaya APA edisi ke-7. Jadi awak kena menulis kutipan, rujukan dan mungkin berkaitan dengan format sebab setiap gaya itu dia ada format tersendiri. Awak akan gunakan gaya APA edisi ke-7. Tiba-tiba kata saya, okey, awak perlu gunakan gaya Chicago. Jadi awak kena belajarlah bagaimana menulis gaya Chicago. Jadi kita kena double check. Okey, kita kena semak dengan mana-mana syarikat penerbitan ataupun mana-mana tugasan. Apa arahan yang diberikan pada awak, awak kena ikut. Okey, itu berkaitan dengan format termasuk gaya. Dan penelitian ini mesti dibuat untuk draft penulisan yang telah disiapkan sebelum awak hantar cetak atau sebelum awak terbit. Jadi awak kena baca. Awaklah orang pertama yang akan membaca hasil penulisan tersebut untuk memastikan bahasanya mudah difahami. Bukan awak seorang je yang faham, bukan syok sendiri. Jadi awak kena pastikan bahasa itu mudah difahami, kandungannya betul, okey, formatnya betul, gaya kutipan rujukan asas itu awak kena tahu, okey, menepati syarat tersebut. Sebab kalau salah dihantar kepada penilai tak betulkan untuk awak ya, awak yang betulkan. Dia cuma cakap semak balik gaya APA edisi ke-7. Semaklah, dia takkan cakap, dia tak akan bagi macam saya, okey, nama pengarang salah, okey, judul perlu di type miring, tak ada. Dia sebut begitu saja, awak betulkanlah. Kalau dia kata okey, bahasa kurang difahami, awak tak tahu salah dekat mana. So dia bulatkan kat situ, betulkanlah. So awak kena ada pengetahuan untuk membuat penyuntingan, buat pembacaan sendiri terhadap penulisan yang kita hasilkan. Penyuntingan ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama penyuntingan rapi, yang kedua penyuntingan mekanikal. Penyuntingan rapi melibatkan kandungan ayat perenggan, manakala mekanikal ini melibatkan struktur dan format, pemilihan kata, huruf besar, ejaan, tanda baca, singkatan dan juga tata bahasa. Kalau kita melihat penyuntingan rapi ini melibatkan tempoh masa yang sedikit lama berbanding dengan penyuntingan mekanikal. Dari segi kandungan, okey, awak kena pastikan idea dan fakta yang disampaikan itu betul, tepat. Ayat, okey, tidak terlalu panjang, tidak tergantung, mudah difahami, wujudnya koheren dan kohesi dalam sesebuah penulisan. Dan perenggan, awak kena pastikan satu idea dalam satu perenggan. Kalau saya merujuk kepada tugas dalam satu perenggan, 2.1, 2.2 sehinggalah 2.4, awak kena pastikan setiap ayat yang bina itu masih dalam ruang lingkup isi yang awak nyatakan, walaupun mungkin perenggannya lebih daripada satu. Sekiranya perenggan itu lebih daripada satu, untuk isi awak memang akan lebih daripada satu kan. Jangan buat satu perenggan, takkanlah satu muka tu satu perenggan sahaja, mungkin 2 atau 3 perenggan. Awak kena pastikan jumlah baris itu seimbang. Baris pertama, perenggan pertama untuk 2.1 ada 8 baris. Kalau perenggan kedua untuk 2.1, okey, 8 plus minus, mungkin 7, mungkin 9, jangan. Yang ini 8, yang ini tiba-tiba 15, tak seimbang. Jadi awak kena buang mana-mana bahagian yang tidak penting dalam perenggan tersebut. Okey, kita lihat kepada kandungan. Okey, contoh yang diberikan pada awak, okey, berkaitan dengan tahun kemerdekaan. Okey, tahun tu tak tepatlah.
Itu kalau melibatkan ayat dalam penulisan kita, awak kena pastikan apa yang awak huraikan dalam 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 okey, berada pada track yang betul. Okey, berada pada laluan yang betul. Itulah ceritanya. Bukan nak cerita, kalau awak nak cerita tentang okey, contohnya awak nak cerita tentang pembuangan bayi. Okey, isunya tentang, okey, faktornya awak kata tentang, okey, kurang penghayatan dalam agama. Okey, individu ataupun orang, si pelaku tersebut. Okey, jadi itu awak punya point 2.1, kurang penghayatan agama dalam penulisan awak untuk kedua-dua atau ketiga perenggan. Bagi point tersebut, awak kena pastikan hanya menceritakan tentang kurang penghayatan agama pada individu tersebut. Jangan tiba-tiba dekat situ awak masukkan kurang penghayatan agama. Okey, awak salahkan ibu bapa di situ. Okey, yang kemudian awak menceritakan ibu bapa sepatutnya daripada kecil memberi pendidikan agama yang sepenuhnya kepada anak-anak. Okey, kurangnya penghayatan agama kepada anak-anak ini akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh bla 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 dan sebagainya. Okey, awak salahkan ibu bapa dalam poin kurang penghayatan. Ada hubung kait tapi awak kena pandai menghubung kaitkan. Bagaimana nak twist untuk kita nak salahkan bukan mak bapak dia, kita nak salahkan individu itu sendiri tentang penghayatan agama tersebut. Mak bapak dah bagi dah hantar dah sekolah agama dan sebagainya, dah bagi dah didikan agama, tapi individu itu sendiri yang tidak benar-benar mengamalkan ajaran agama. Jadi kita kena pandai untuk bermain dengan ayat agar tidak lari daripada track. Okey, itu berkaitan dengan kandungan. Berkaitan dengan ayat jangan terlalu panjang. Kita akan pastikan sekiranya ayat itu dibina terlalu panjang, penggal-penggalkan ayat tersebut. Jadi baca balik esei awak. Okey, ada tak yang nak jumpa noktah itu dah pergi, okey, baris kedua, seelok-eloknya baris kedua tu dah ada noktah. Jangan pergi baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baru kita jumpa noktah. Jadi maksudnya ayat awak panjang. Penggalkan, letaklah mungkin penanda wacana. Okey, kita nak nampak kesinambungan balik setiap ayat, dan ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang awak penggal-penggalkan itu masih lagi ayat itu diikat. Okey, masih wujud koheren, masih wujud kohesi dalam ayat tersebut. Dan kena pastikan juga ayat tidak tergantung. Maksud ayat ini tergantung, mungkin subjeknya hilang, mungkin predikatnya hilang. Ayat itu kena mudah difahami lah. Okey, jadi ayat yang mudah difahami, tidaklah awak menggunakan mungkin bahasa yang terlalu tinggi sebab penulisan awak bukan awak menulis dalam mana-mana bidang. Okey, awak menulis dalam bidang tapi pembacanya umum. Bidang itu selalu umum sebab awak bukan menulis bidang ni. Maksudnya kalaulah, okey, saya orang linguistik, saya tak akan gunakan perkataan, contoh saya tak akan gunakan, okey, pedagogi itu perkataan, tapi kalau dalam linguistik saya akan panggil itu sebagai morfem. Okey, saya akan panggil ada morfem bebas, ada form. Okey, kalau itu mudah dipahami. Iaitu kita menerjemahkan untuk tidak sebagai sebagai peringatan harfiah. Sebab bila awak terjemah secara ada kalanya ayat itu sukar dipahami. Kita terjemah secara terjemah teks. Itu maksudnya apa yang awak faham ayat sendiri. Bukan satu perkataan dari situ diterjemahkan. Okey, kalau my name is Rohaizah, awak pun terjemahkan nama saya ialah Rohaizah. Padahal itu betul, orang boleh faham. Bukan masalah ialah takkan hadir dalam ayat yang hanya ada satu subjek, satu predikat saja. Sebab tu bila kita nak menterjemah, awak kena tahu bagaimana nak menterjemah. Ambil dia punya point saja, buat olah balik asalkan maksud yang ingin disampaikan itu sama. Kemudian dari segi penyuntingan yang terakhir ialah penyuntingan rapi yang terakhir ialah berkaitan dengan perenggan. Okey, perenggan
Kalau di sini kita tak akan nampak, okey, sebab dia bagi dua perenggan dan dua perenggan itu merupakan dua isi yang berbeza. Dalam esei awak akan ada 1.0, 2.0, 2.1. Jadi kalau 2.1 awak cerita tentang tadi kurang penghayatan beragama. Jadi awak kena pastikan awak buat perenggan di sini. Okey, inilah huraian-huraiannya. Okey. Ruang lingkup ini hanya berkaitan dengan kurang penghayatan agama. Poinnya masih lagi berbalik walaupun awak pecahkan kepada dua perenggan. Pemecahan pemenggalan tersebut mesti, okey, kenapa awak pecahkan? Nampaklah ada beza. Sini awak cerita tentang apa, sini awak cerita tentang apa, tapi masih lagi berhubung kait dengan penghayatan agama tadi. Okey, kemudian awak kena pastikan jumlah baris seimbang macam saya sebut tadi, plus minus. Kalau 8, plus minus 8. Okey? Jadi sini 8, mungkin sini 7, sini mungkin 9. Itu dalam penyuntingan rapi. Kemudian ada 7 perkara dalam penyuntingan mekanikal. Okey, yang pertama berkaitan dengan struktur dan format. Okey, berkaitan dengan struktur dan format ini sebahagian yang wujud dalam penulisan esei. Kalau ikut dalam penulisan esei nanti saya akan tunjukkan format ini ada 10 elemen yang mewakili 5 markah. Yang pertama kita lihat dari segi penulisan topik. Okey, judul, topik, subtopik, sub-sub topik. Cara penulisannya sama iaitu setiap pangkal perkataan huruf besar. Okey. Setiap pangkal perkataan jadi bermaksud masalah pembelajaran kemahiran membaca menulis kecuali kata hubung dan kata sendi. Jadi dan sepatutnya begitu. Jadi bila mulakan 1.0 pengenalan. Okey. P saja huruf besar, 2.0 ini okey. Apa masalah kemahiran membaca yang pertama contohnya? Okey. 2.1 okey, contohnya pendekatan berbeza contoh. Jadi pendekatan berbeza B kena huruf besar balik. Okey, setiap pangkal perkataan. 3.0 kesimpulan K saja huruf besar. Itu cara penulisan dia. Okey, jadi awak semak nanti dalam esei awak. Kemudian perkara yang kedua, setiap penambaran 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, setiap perenggan bagi permulaan penambaran mesti bermula dari tepi. Jadi murid-murid ni kena duduk dekat sini. Selari dengan 2.0. Jadi kalau pengenalan ada ayatnya mesti bermula dekat 1. 2.0 bermula daripada 2. 2.1 bermula daripada 2. Tapi 2.1 dia akan ada 2-3 perenggan. Mungkin 2 perenggan. So yang baris kedua untuk perenggan kedua baru tekan tab. Okey, itu cara dia. Jadi kalau ini 2.0, ini masih lagi 2.0, sini saja ada tab. Okey, sini ada tab, sini ada tab. Di sini tak akan tekan tab, mulakan selari dengan 2.0. Okey, yang ketiga berkaitan dengan jidar. Okey, jidar ialah margin. Jidar 3 dan 4 ini melibatkan jidar. So, apa jidar yang diberikan pada awak? Okey, 3.5 cm pada bahagian kiri. Kiri lazimnya lebih besar sebab bila awak cetak, kita akan binding pada bahagian tersebut atau stapler pada bahagian tersebut. Jadi, situ dah terlipat. Jadi memang itu. Mana-mana pun kalau lah melibatkan jilid buku yang besar, bahagian kiri tu memang jidar dia akan lebih. Sebab nanti dia akan jahit lah, gam lah kalau melibatkan buku kan. Jadi, situ memang selalunya lebih. Di sini 2.5 cm, bawah 2.5 cm, atas 2.5 cm. Okey. Yang kelima bukannya di sini, tetapi di sini. Apa itu? Imbang teks. Okey, imbang teks ialah justify. Jadi kalau di sini selari, dia kat sini pun kena selari. Jadi huruf A
yang lain pun kena selari, duduk selari. So N ni kena kat sini, G ni dekat sini. So kita akan klik lah perkataan justify, Ctrl J sahaja dalam penulisan kita. Itu yang kelima. Yang keenam, muka surat sepatutnya berada di atas sebelah kanan. Itu gaya APA. Kalau mungkin dah terbiasa letak kat bawah, letak kat tengah. Okey, tidak untuk gaya APA di atas pada sebelah kanan. Okey, jadi di sini ada 5 saja sebab ini dua-dua ni melibatkan jadi ni jidar. Okey, 3 dan 4 tersebut jadi ada 5. Jadi ada 5 lagi perkara yang akan saya sebutkan nanti dalam penyuntingan. Okey. Yang kedua, format juga melibatkan kutipan. Jadi semak balik berkaitan dengan kutipan, kita ada kutipan langsung, kita ada kutipan tidak langsung. Apa perkara wajib dalam kutipan? Nama, tahun. Begitu juga dengan kutipan tidak langsung. Kita ada nama, kita ada tahun. Okey. Kutipan langsung perlu ada muka surat, perlu ada muka penuntukan. Sekiranya kurang 40 patah. Kurang lebih, kita akan indent 0.5 inci atau 1.27 cm untuk lebih 40 patah perkataan. Asal awak kena tahu. Jadi bila melihat kepada contoh yang diberikan dalam penulisan ini, ada tanda pembuka penutup kata, ada tahun, ada nama, tapi mana muka surat? So muka surat contohnya 2. Okey, noktah di sini, bukan di sini sebab ini kutipan langsung kurang 40 patah perkataan. Dan kena pastikan cara penulisan nama. Untuk penulisan nama dia ada 2 cara. Satu, bukan 2 cara, 2 syarat. Okey. Satu, awak kena lihat bangsa. Tengok balik dalam penulisan awak, bangsa Melayu, tulis semua nama macam ni. Nama nama Bumiputera Sabah Sarawak, tulis nama penuh. Okey, gugurkan anak sajalah. Okey. Kalau nama itu India, sama juga tulis nama penuh, nama penulis dengan nama bapa, buang anak lelaki, anak kepada sahaja, anak lelaki, anak kepada pula, anak lelaki, anak perempuan. Okey, itu kalau bangsa Melayu, Bumiputera Sabah Sarawak dan juga India. Kalau penulis Cina, kutipannya hanya meletakkan nama keluarga. Bagaimana mana pengarang yang ada nama keluarga? Okey, kita ada Sing, okey, kita ada pengarang Cina, kita ada pengarang Barat, hanya meletakkan nama keluarga sahaja. Okey, itu syarat berdasarkan bangsa. Syarat yang kedua, jumlah. Okey, kalau 3 dan lebih, kita kena gunakan add all. Jadi kalau sini ada 2 nama, letak 2 nama. Kalau ada 3 nama, Fazli Sulaiman, Alzian Atan dan seorang lagi nama dia Mahmud Ibrahim. Boleh tak letak 3 nama? Tak boleh. Letak Muhammad Fazli Sulaiman at all. Okey, itu syarat bila buat kutipan. Jadi kena semak bila awak buat penulisan awak. Yang berikutnya tentang format, kita lihat rujukan. Untuk melihat rujukan yang ini, okey, kalaulah dalam penulisan portfolio kedua awak, saya telah nyatakan betul cara penulisan tersebut. Kumpulan pagi, kumpulan R. Okey. Contohnya, okey, saya dah maklumkan kumpulan Christine, okey. So kalau macam kumpulan Christine, saya ambil contoh kumpulan Christine tak ada masalah dari segi senarai rujukan tersebut. Maksudnya pindah sajalah. Tak payah nak buat apa-apa. Okey, untuk mana-mana yang perlu menyunting senarai rujukan tersebut, awak kena ingat balik. 1, nama pengarang. Sama dengan kutipan tadi. Kalaulah namanya nama Melayu, tulis penuh. Dan kita hanya gunakan simbol dan sahaja dalam senarai rujukan. Tidak ada DAN. Okey. Itu nama Melayu. Nama India sama. Bumiputera Sabah Sarawak sama. Tidak wujud at all dalam penulisan nama pengarang. Okey. Kalau nama yang ada nama keluarga, contohnya Lee Chong Wei, awak buat kutipan, awak letak berdasarkan Lee, menurut Lee. Okey, hal ini berdasarkan kenyataan Lee. Dalam senarai rujukan, Lee, Chong Wei. Okey, ada parab. Mana-mana pengarang yang ada nama keluarga, kita akan parabkan. Okey, jadi itu untuk nama pengarang. Tahun mesti dalam kurungan. Jadi yang lain tu awak kena lihat. Kalau ini merujuk kepada buku, sepatutnya L setiap pangkal perkataan.
nama buku, nama artikel, nama tesis, kita 4 saja kan, nama kertas persidangan. Jadi nama buku, artikel, okey, tesis, kertas, okey, persidangan, okey, atau seminar. Yang ini hanya pangkal sahaja huruf besar. Pangkal jodol Okey, pangkal jodol sahaja huruf besar. Jadi linguistik huruf besar, kecuali kata nama khas. Okey, linguistik. So ini titik dua bertindih, S ni huruf besar lah. Okey, kemudian M ni kata nama khas. Okey, jadi cara penulisan jodol buku ini salah. Kalau ini nama artikel, okey, jodol artikel, aplikasi mudah bla 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 bla. Betul lah cara penulisannya. Okey, itu yang pertama. Okey, kita nak tahu yang mana kita nak letakkan huruf besar. Kalaulah, okey, artikel ni ada nama jurnal. Okey, kertas persidangan akan ada nama persidangan, nama seminar dan sebagainya. Yang ini setiap pangkal perkataan huruf besar. Jadi Convention Antarabangsa Jiwa Pendidik 2014 itu huruf besar. Okey, nama jurnal, jurnal bahasa, huruf besar J dan B tersebut. Apa-apalah nama jurnal. Okey, dia akan setiap pangkal perkataan huruf besar kecuali kata hubung kata sendiri. Kemudian kita akan italikkan. Italik sumber utama. Buku sumber utama. Nama jurnal sumber utama. Nama persidangan sumber utama. Nama tesis sumber utama. Jadi bila lihat di sini sepatutnya sini italik. Okey, convention ini kena yang ini nama bukan nama persidangan, salah ini terlupa. Okey, nama kertas persidangan. Perlu di type miring. Okey, jadi awak kena tahu yang itu, dan kalau ikut kata persidangan dia ada lagi syarat, kan dia ada kurungan sesiku, pembentangan kertas kerja. Kalau tesis pun ada kurungan sesiku, tesis kedoktoran. Okey, kemudian melibatkan URL tidak ada diperoleh daripada. Dan kalau kertas persidangan pun kena ada lokasi, tempat. Jadi itu awak kena check balik. Awak hanya diminta untuk 4 bahan saja. Jadi 4 bahan itu kalau ikut boleh hafal pun sebenarnya 4 bahan tu. Macam mana cara penulisan yang betul. Tak tahu, check my site. Jangan malas tengok tanda soal. Dia akan letak sentence case ke, okay, each words ke. Jadi fahamlah kalau sentence case tu ayat-ayat maksudnya depan sajalah huruf besar. So kena faham apa yang diletakkan dalam tanda soal bagi site fast. Untuk kalau siapa yang menggunakan site fast, siapa yang gunakan Microsoft Word, awak kena ada pengetahuan yang mana huruf besar, huruf kecil, sebab tidak ada makluman diberikan pada awak dalam Microsoft Word. Okey, itu untuk yang pertama, struktur dan format. Yang kedua berkaitan dengan pemilihan kata. Kena pastikan perkataan yang kita pilih itu tepat. Baru, baharu, ini just now, ini new. Jadi bila nak gunakan baru ke baharu? Okey, baharu bukan baru. Kalaulah merujuk kepada benda-benda yang new lah, benda-benda yang baru. Kalau awak nak menulis, okey, atas talian ke dalam talian? Kita gunakan dalam talian, bukan atas talian. Jadi pastikan kalau melibatkan, okey, mana-mana online, online itu merujuk kepada dalam talian. Kita nak gunakan di kalangan ke dalam kalangan? Dalam kalangan, bukan di kalangan. Okey, kemudian untuk pemilihan perkataan juga, bagaimana mana perkataan berkolokasi ataupun dalam ruang lingkup yang sama. Nak cerita tentang banjir. Okey, kalau banjir, kalau langkah, kita mungkin banjir kita boleh gunakan membasmi. Mungkin kita boleh gunakan membasmi, menangani, mengatasi. Okey, apa lagi? Basmi, okey, basmi, mengatasi, menangani, okey. Banyak perkataan yang boleh digunakan untuk langkah. Tapi bila awak isu banjir, takkan awak nak membasmi banjir. Jadi pilih perkataan yang sesuai dalam penulisan kita. Jadi bila nak pilih tu kita kena tengok juga. Dan pemilihan perkataan juga melibatkan bagaimana mana perkataan yang diterjemahkan daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Jadi bila kita nak menterjemah, jangan malas buka PPRM, DBP. Okey, jadi bila nak terjemah, okey,
apa perkataan yang sesuai yang kita boleh gunakan, okey, untuk terjemahan. Kalaulah mungkin melibatkan term-term baharu. Okey, istilah-istilah baharu, term itu hanya ada dalam bidang sains sahaja. Okey, awak nak terjemahkan, nak melayukan. Jadi rujuk pada PPRM DBP, ada istilah sasar yang awak akan gunakan, awak boleh gunakan. Okey, bagi pemilihan perkataan. Kemudian yang ketiga berkaitan huruf besar. Semua orang dah tahu huruf besar ini untuk kata nama khas. Kalau kecil, kita gunakan kata nama am. Huruf besar juga kita gunakan di awal ayat ataupun pangkal ayat. Okey, itu tak ada isu. Pada saya tidak ada isu. Yang menjadi isunya bila huruf besar, huruf kecil ini, kalau awak menaik komputer awak yang mengubah. Sebab tu kita kena buat pembacaan. N tiba-tiba huruf besar. Okey, untuk negara. Tukarlah. Okey. Internet tiba-tiba huruf besar. Awak type-type jadi internet. Tukarlah kepada I huruf kecil. Tugas awak. Okey. Yang ini kalau siapa keliru. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris nak huruf besar ke B itu atau huruf kecil. Melayu dengan Inggeris tu sah-sah lah huruf besar. Kata nama hal. Rujuk konteks ayat. Bahasa kalau secara umum, okey, orang Malaysia bertutur dalam bahasa Melayu. So bahasa Melayu itu bukan nama mata pelajaran, bukan nama subjek. Jadi bahasa kena huruf kecil. Kalau saya belajar bahasa Melayu dengan Cikgu Aminah. So bahasa Melayu itu sah-sah itu merujuk kepada mata pelajaran. B itu kena huruf kecil. Okey, yang keempat berkaitan dengan ejaan. Okey, untuk ejaan lazim kita lihat kesalahan-kesalahan yang berlaku. Kencing sekejap. Okey, bila awak kena tahu imbuhan apetan yang diterima bagi kata dasar yang berakhir dengan huruf K. Okey. Contohnya perkataan tersebut, okey. Bentuk. Baik. Okey. Elak. Okey. Mengelak. Okey. Mengelak. Imbuhan yang diterima, imbuhan men-kan. Pastilah ada dua huruf K. Kebaikan, lafaz seperti dua K. Tapi imbuhannya imbuhan ke-an. Bukan ada imbuhan ke-kan dalam bahasa Melayu. Jadi letak satu K sahaja. K hanya ada pada perkataan baik. Pembentukan macam dua K. Tapi imbuhan yang diterima imbuhan pen-an. Tidak ada dalam bahasa Melayu imbuhan pen-kan. Jadi hanya ada satu K saja. Itu cara dia untuk kita tahu nak letak 2K ataupun 1K. Men-kan, ke-an, pen-an. Letaklah kata dasar di situ. InsyaAllah awak tak akan silap. Okay? Untuk menulis, untuk menentukan sama ada nak letak 1K atau 2K. Kemudian kalau kita lihat, okay, kalau yang ditunjukkan ni dia hanya sama dengan men. Ini dalam bentuk pasif. Okay. Sama ada ini dua perkataan. Okay. Ini sebenarnya berkaitan dengan kata majmuk. Dalam bahasa Melayu, kata majmuk mantap hanya ada 15. Okey, contohnya beritahu matahari antara bangsa Pesuruhjaya. Okey, selain daripada itu kita perlu eja jarak. Jadi ejalah urus setia kereta api pasar raya. Okey, atur cara semula jadi dua patah perkataan. Okey. Sekali gos. Okey. Jadi kita mengeja dengan dua patah perkataan. Bagaimana mana kata majmuk yang tidak mantap? Apa isu dia nak? Okey. Ini berkaitan dengan ejaan. Okey, untuk ejaan juga, lihat huruf-huruf yang kata dasarnya bermula dengan KS
PT. Okey, KSPT akan berubah menjadi huruf-huruf sengawan dalam bahasa Melayu. Okey, kalau perkataan tersebut kumpul, sapu, pilih, tulis. Bila menerima imbuhan men atau pen dengan atau tanpa akhiran, jangan menkumpul tapi mengumpul. Okey, menyapu bukan mensapu, memilih, menulis. Okey, jadi berubah daripada huruf T kepada huruf N. Ini kalau huruf jati dalam bahasa Melayu. Kalau kita tukar ini kepada huruf-huruf pinjaman, contohnya kategori, okey, struktur, proses, tafsir, jangan pergi ubah kepada hukum ni. Hukum ni hanya untuk jati BM sahaja. Yang ni pinjaman. Kalau pinjaman kita kekalkan saja. Mengkategori, menstruktur, memproses, mentafsir. Jadi kita akan kekalkan untuk pinjaman. Okey, berkaitan dengan ejaan juga ada pelajar yang keliru berkaitan dengan perkataan di. Di boleh jadi kata sendi, di boleh jadi imbuhan. Kalau di sebagai kata sendi, eja jarak. Kalau imbuhan kita akan eja rapat. Jadi di sini. Okey. Kalau sini di makan, dimiliki. Okey. Di atas. Okey. Nak tahu eja rapat atau eja jarak, di kalau sebagai imbuhan, kalau bentuk pasif, imbuhan men. Jadi memakan, memiliki, boleh bertukar ganti. Jadi ini ialah imbuhan, ejalah rapat. Tapi kalau meng sini, okey, meng atas ada ke? Tak ada dalam bahasa Melayu. Maksudnya di sini tidak boleh menjadi men. Ini ialah kata sendi, eja jarak. Okey, apa lagi yang saya nak sentuh berkaitan dengan ejaan? Okay, SPT ni sudah. Okey. Satu lagi pun. Okey, untuk perkataan pun, kalau gunakan pun, lazim kita akan eja rapat. Okey. Bagaimanapun. Ataupun. Okey, eja rapat. Kalau pun ini tak boleh bertukar ganti dengan perkataan juga, bagaimana juga, atau juga, tak boleh. Jadi kalaulah ayat dia pun okey makan di gerai, okey, dia juga makan di gerai, okey, pun ini boleh bertukar ganti dengan perkataan juga, maka kita kena eja secara jarak. Okey, itu berkaitan dengan ejaan. Okey, kemudian yang kelima berkaitan dengan tanda baca. Okey, untuk tanda baca, okey, awak kena lihat, okey, tanda baca ni penting dalam kutipan. Okey, awak akan guna tanda pembuka penutup kata. Ini kutipan langsung kurang 40 patah perkataan. Jadi, cek balik, okey, bila melibatkan kutipan langsung kurang 40 ada tanda pembuka penutup kata. Awak akan gunakan tanda noktah bertindih kalau melibatkan kutipan langsung lebih 40 patah perkataan. Bila awak nak terangkan, adalah okey, sebelum awak buat indent, awak kena letakkan tanda tanda noktah bertindih. Ketiga, kita gunakan noktah dalam kutipan, okey. Memang noktah kita gunakan di akhir ayat. Lazimnya tidak ada masalah, tapi noktah dalam kutipan awak kena lihat, okey. Kalau kutipan kurang 40 patah perkataan, lepas muka surat 7, noktah berada di sini. Kalau dalam kutipan tidak langsung, noktah selepas dia sebab dia tak ada muka surat kan. Noktah hujung sajalah, dia sama konsep begini. Tapi kalaulah lebih 40 patah perkataan, muka surat 7, okey, noktah duduk di
hadapan. Sini dah tak ada noktah Jadi lihat kedudukan noktah dalam kutipan awak. Untuk penggunaan tanda koma, okey, kalau gunakan perkataan iaitu, letak koma sebelum iaitu. Kalau guna penanda wacana, letak koma. Selain itu, di samping itu, letakkan koma. Oleh itu, dengan demikian, kita letakkan koma. Kita bawa unsur keterangan berada di hadapan, juga letakkan koma. Contohnya, pengkaji menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Okey. Subjek menggunakan soal selidik predikat sebagai instrumen kajian unsur keterangan. Nak bawa ke depan sebagai instrumen kajian, koma, pengkaji menggunakan soal selidik. Tak ada masalah pun nak bawa ke depan, make sure letakkan koma. Pastikan awak letakkan koma. Okey, kemudian angka dengan huruf, letak koma. 1980 tanpa ada sempang, tanpa ada space, terus ke 21. Okey, jadi kalau tengok cabaran-cabaran, tidak ada space untuk penulisan bila kita gunakan sempang. Bila letak space, itu dah jadi satar. 10 pagi, space, letak dash, space, letak 11 pagi. Ini bukan sempang, ini satar. Satar membawa maksud ke, hingga atau sehingga. Jadi 10 pagi hingga 11 pagi. Jadi ada beza. Sebab tu kalau awak type, awak akan perasan satar ni dia akan panjang. Automatik dia akan panjang sendiri berbanding dengan sempang. Okey. Yang berikutnya, yang keenam berkaitan dengan singkatan atau juga kita lihat akronim. Boleh guna dalam penulisan? Tak ada masalah, boleh guna. Tapi maklumkan terlebih dahulu apakah maksud singkatan atau akronim tersebut. Make sure pada ayat pertama kita jumpa perkataan singkatan atau akronim tersebut. Jadi sini ada perkataan DBP. Sepatutnya sebelum itu dah tulis penuh. Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, baru dalam kurungan DBP. Lepas tu nak guna perkataan DBP, tak ada masalah. Boleh. Yang terakhir, yang ketujuh berkaitan dengan tata bahasa. Okey, yang pertama kalau kita lihat berkaitan dengan kata sendi. Kata sendi, hafal balik. Lihat balik nota-nota zaman sekolah awak dari arah tempat masa, daripada asal usul, punca, perbandingan pada, untuk masa, pada, bagi perbuatan sesuatu kata kerja, di, untuk tempat. Jadi setiap kata sendi yang awak nak gunakan dalam penulisan awak, lihat balik penggunaan tersebut. Okey, betul ataupun tidak. Itu yang pertama. Sebab kita bukan kelas tata bahasa untuk saya jelaskan satu persatu apa fungsi dia. Semua orang dah ada pengetahuan. Okey. Kemudian penggunaan kata pemeri. Dalam bahasa Melayu kita ada dua. Satu ialah, satu lagi adalah. Ialah untuk frasa nama, kata nama, adalah untuk frasa adjektif, kata adjektif dan juga frasa sendi nama. Bila nak guna kata pemeri, kena pastikan selepas kata pemeri kata ini dalam ini adalah tapi ialah sebab frasa nama. Frasa nama kita gunakan ialah. Nak gunakan merupakan boleh lihat kesesuaian ayat. Sebab ialah boleh berganti dengan perkataan merupakan. Merupakan kata pemeri, tapi kata kerja yang bertindak sebagai kata pemeri. Dari segi bahasa juga, okey. Okey. Mungkin awak nak perkenalkan, ini lazimnya dalam 2.0 kan. Okey, awak nak memperkenalkan, okey, awak punya subtopik awak lazim. Okey.
Di antara dengan antara, di antara tu untuk jarak yang boleh diukur. Okey, kalau di dalam ruang yang boleh diukur. Jadi bila nak gunakan, memang kita tak akan gunakan di antara lah. Lainlah kalau awak nak bandingkan bangunan, okey, tempat ini dengan tempat itu, kita gunakan di antara. Tapi dalam konteks bila kita nak memperkenalkan kita punya subtopik, kita akan gunakan antara. So yang ini salah. Okey. Antara kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah analisis teks. Ayat itu baru betul. Walaupun di sini frasa nama. Okey. Jadi hukumnya bila guna antara dekat depan, awak kena plus dengan adalah plus frasa nama. Walaupun hukum asalnya adalah hadir dengan frasa nama, frasa sendi nama atau frasa adjektif. Bila ada antara. Tapi bila tak ada antara, okey, awak gunakan adalah untuk frasa sendi nama atau frasa adjektif. Ialah awak gunakan, kalau tak ada antara ialah awak hadirkan dengan frasa nama. Kenapa bila ada antara kita gunakan adalah, dan yang hadir ialah frasa nama. Itu ayat songsang. Ayat sebenarnya kaedah analisis teks dan kaedah kuantitatif adalah antara kaedah yang digunakan dalam kajian ini. Takkan nak gunakan ialah di sini. Kaedah analisis teks dan kaedah kuantitatif ialah antara kaedah. Salah antara itu kata sendi. Jadi kita gunakan adalah walaupun sebelahnya frasa nama. Sebab itu ayat songsang. Dalam bahasa Melayu, ayat bukan dalam binaan biasa. Boleh hadir dalam binaan songsang sebahagian atau songsang penuh. Ini songsang sebahagian. Jadi ingat hukum tersebut bila nak memperkenalkan subtopik awak, guna antara, okey, kena hadirkan dengan adalah, kena make sure selepas itu frasa nama. Kalau tak, buang saja perkataan ini, terus mulakan dengan kaedah yang digunakan dalam kajian ini, tukar ini kepada ialah sekiranya di sini kata nama. Okey, faham? Ada soalan setakat ni? Ada soalan ke? Madam nak tanya, kalau sosioekonomi ada simpang ke? Tak ada. Rapat Okey madam. Okey. Mana nak tambah? Okey. Dan satu nota saya pada awak, pastikan berkaitan dengan bahasa di mana, yang mana, ia, ianya. Okey, lepas tu kita ada bagaimana, apa, selalulah yang orang gunakan bagaimana, apa, mengapa. Ini yang lazim lah orang gunakan. Salah Jangan gunakan di mana dalam ayat untuk jadikan sebagai ayat gabungan. Awak nak gabungkan ayat di mana, okey, ia dapat menjelaskan bla bla bla. Tak boleh, okey. Di mana, yang mana, itu frasa tanya. Tak boleh hadir dengan ayat penyata. Sama dengan bagaimana, apa, mengapa. Okey, guru itu menjelaskan bagaimana bagaimana proses fotosintesis berlaku. Tak perlulah bagaimana guru itu menjelaskan proses fotosintesis berlaku ataupun cara, kita tukar perkataan bagaimana ataupun cara. Okey. Jadi jangan gunakan ayat tanya dalam ayat penyata awak. Yang ni lazim ni tengok, kalau tengok dalam video awak pun kan awak suka gunakan di mana atau yang mana sebagai kata hubung. Kemudian ia dan ianya ini tidak ada dalam bahasa Melayu. Ia untuk manusia, bukan untuk benda, bukan untuk binatang. Ianya memang tak wujud langsung. Satu, jangan mulakan ini dalam ayat. Ini menjelaskan bahawa ini menunjukkan salah. Nak guna ini, kena pastikan ada frasa lain dekat depan. Contohnya hal ini, masalah ini, gejala ini, perkara ini, baru boleh gunakan yang ini di dalam ayat. Okey, dalam ayat awak di dalam pula. Okey, apa lagi yang selalu guna? Okay, itu saja saya rasa. Okey, untuk kuliah pagi ni ada soalan? Okay, ada soalan?
Ke tak ada, saya nak terus kepada demonstrasi penyuntingan. Okey, tak adalah tu. Okey. Jadi, saya nak teruskan berkaitan dengan demonstrasi penyuntingan. Okey. Untuk demonstrasi penyuntingan, okey, sebelum kita lihat, okey, saya pergi kepada penilaian kita. Okey. So ini adalah skema permarkahan arahan awak punya ni. Yang ini awak boleh dapat. Allah terlupa hantar semalam kat kumpulan you. Okey, okey, ini arahan untuk awak punya format penulisan esei yang awak sebenarnya benda ni sama je dalam awak punya arahan material, dia letakkan dah ke empat-empat arahan tugasan tersebut dan juga rubrik. Okey. Dari segi permarkahan, okey, kalau awak lihat di sini, pengenalan setengah muka surat, penutup setengah muka surat. Jadi kita dah ada satu muka surat. 4 isi bersamaan dengan 4 muka surat, jadi jumlahnya 5 muka surat. Sebab tu diletakkan di sini 5 muka surat, tidak termasuk muka depan, kandungan, rujukan, lampiran. Okey, jadi 5 muka surat daripada pengenalan awak sehingga penutup sahaja. Okey. Kemudian kalau kita lihat, okey, dari segi format, siapa baca kopi? Bilik sensor apa? Okey, berkaitan dengan format, 5 markah diperuntukkan untuk format. Di sini ada 5 markah yang diperuntukkan. Tak nak pula highlight ni. Okey. Times New Roman, setengah markah. 12, setengah markah. Santak, ini tab setengah markah. Imbang teks, setengah markah. Ini ialah justify, imbang teks. Jidar ialah margin, setengah markah. Okey, langkah 2 baris, double spacing, setengah markah. Penambaran yang awak buat 1.0, 2.0 sehinggalah 3.0 itu, okey, setengah markah. Kedudukan muka surat atas kanan, setengah markah. Ikut kerangka penulisan ilmiah, okey, kecuali dengan pindaan. Okey, bagi mana-mana pelajar yang saya suruh pindah, okey, kerangka tersebut akan dapat setengah markah sebab ini ada kaitan dia sebenarnya dengan kandungan tu. Okey, kandungan bawah. Okey, dan ada kandungan, awak akan dapat setengah markah. Jadi 5 markah ini janganlah awak buang markah begitu sahaja. Pastikan awak boleh dapat 5 markah tersebut. Dari segi bahasa, minimum kesalahan 4, maksimum 20. Kalau kurang 4, kurang 4, awak akan dapat 5 markah. Kalau kesalahan awak maksimumnya 20, awak dapat 1 markah. Okay, kalau lebih daripada 20, awak akan dapat 0 markah. Lazim tak ada pun orang yang dapat 0 markah. Okey, bukan terlalu rigid untuk disemak berkaitan dengan bahasa. Tak kisahlah dari segi ejaan awak tiba-tiba sebab awak typo saja. Okey, sebab awak tak semak. Jadi akan hilanglah markah di situ, tanda baca tak tepat ke. Okey, itu berkaitan dengan bahasa 5 markah. Kutipan awak, okey, edisi ke-7, 3 markah diperuntukkan. Dalam portfolio kedua, awak dah buat kutipan, top up tambah lagi untuk pastikan semua bahan rujukan awak buat kutipan walaupun sekali. Okey, baru awak akan dapat 3 markah. So untuk bahan rujukan 1, bahan rujukan 2, bahan rujukan 3, awak buat kutipan. Okey, itu untuk kutipan 3 markah diperuntukkan. Untuk rujukan, kalau dah betul dalam portfolio 2, pindah masuk, terus dapat 3 markah. Tapi kalau ada perubahan yang awak kena ubah, saya akan semak balik lah. Sebab saya akan tahu siapa yang dapat markah penuh untuk senarai rujukan, siapa yang tidak. Okey, jadi 3 markah tu, kalau siapa yang dah betul, memang pindah automatik dapat markah. Untuk penyuntingan, 4 markah diperuntukkan. Penyuntingan ini melibatkan penyuntingan rapi dan mekanikal. Bukan awak kena buat kesalahan untuk nampak berlaku penyuntingan. Takkanlah awak punya perenggan mungkin ada yang terlepas pandang dari segi tab, mungkin kandungan awak terlebih kurang sebab melibatkan imbangan setiap perenggan tersebut. Jadi buang ke, tambah ke, akan kita nampak perubahan, maka berlakulah penyuntingan rapi. Sama juga dengan mechanical. Mungkin awak dah tip-top dari segi format tu tak ada masalah. Tapi mungkin ada yang typo tiba-tiba jadi huruf besar, awak kecilkan, ada ejaan yang salah, okey, ada tanda baca yang tak betul, ada tata bahasa mungkin kesalahan sikit-sikit. Jadi berlakulah penyuntingan mechanical, 4 markah diperuntukkan. Saya harap untuk markah 9 yang diperuntukkan ini,
awak takkan hilang 5 dengan 9. Okey, 5 dengan 9 pula. 5 dengan 4 ini. Sebab markah tu secara, kalau ikut saya secara percuma saja awak boleh dapat. Asalkan awak hantar penyuntingan pada AC awak. Ya, kita letakkan dalam lampiran. Tapi tak ada perkataan lampiran nanti. Terus sahaja kita masukkan penyuntingan yang kita buat. Penyuntingan ini boleh dibuat sama ada menggunakan pen merah, okey, ataupun awak gunakan highlighter. Ini kalau secara manual. Okey, kalau manual print out, conteng, okey, tulislah apa pembetulan kesalahan dan sebagainya. Kemudian macam ibarat awak marking, awak punya essay sendiri, kemudian awak scan balik, hantar dengan essay. Atau kita buat penyuntingan komputer. Ini yang saya akan tunjukkan pada awak. Sebelum itu, kita buat penyuntingan, awak kena tahu bagaimana markah itu dinilai. Okey, dalam pengenalan awak kena ada ayat tesis dan ayat rangsangan. Okey, kena ada ayat arah. Nanti dalam esei saya akan tunjukkan balik. Okey, yang ini saya dah ajar dalam pemerenganan sebenarnya. Kemudian untuk isi awak hanya perlu ada 4 isi sahaja sebab 8 markah sahaja diperuntukkan untuk isi, dan isi kena ada ayat topik, kena ada ayat sokongan, kena ada ayat lanjutan. Apa itu ayat lanjutan? Kutipan. Jadi bermaksud setiap penambaran awak 2.1 kena ada sekurang-kurangnya 1 kutipan. 2.2 sekurang-kurangnya 1 kutipan. 2.3 sekurang-kurangnya 1 kutipan. Begitulah selanjutnya. Sekurang-kurangnya ada 1. Tak ada kutipan dalam esei awak, hilang markah. Okey, penutup ni okey, ayat tu koheren kohesi sahaja, 1 markah diperuntukkan. Okey. Jadi ini contoh esei yang saya gunakan. Okey, jadi berdasarkan contoh esei ini, okey, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak membuat penyuntingan. Okey, kalau siapa memilih penyuntingan itu sebagai penyuntingan melalui manual, okey, awak boleh pilih draw sajalah, conteng. Macam biasalah, conteng je. Kalau contohnya, okey. Okey, kesediaan salah. Sepatutnya betulkanlah kat sini. Okey. Kesediaan sebab A1 hilang kan. Okey. Kalau kat sini salah, okey. 2.0 spacing. Okey. Salah D. Okey, D, K, D, tab. Jadi, awak conteng pada lembaran tersebut. Jadi, nampak berlaku penyuntingan dalam esei awak. Habis nak delete balik. Itu secara manual. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang saya nak tunjuk bukan secara manual. Kita nak buat secara automatic. Okey, pastikan cover depan ini dalam arahan tugasan dah diberikan sebenarnya. Okey, gunakan saja yang awak dah guna template 1, template 2. Okey, ini template ketiga untuk penulisan esei awak. Jadi awak tulislah, okey, nama awak di sini. Okey, tulislah nama awak contohnya. Okey. Adalah, okey, kumpulan. Kita hari pagi ni kumpulan R. Okey, nama pengajar. Okey, adalah nama saya di sini. Jadi, okey, bila awak dah ada kandungan, okey, dah ada esei, kita nak sunting esei tersebut. Okey, jadi untuk esei, bila kita nak sunting, pertama, okey, siapa yang dah ada komputer di hadapan bersama dengan esei, klik pada review. Okey, selepas klik review, klik track change. Okey, sebab kita nak ubah. Okey, bila kita ubah dia akan capture apa perubahan-perubahan yang dibuat. Kalau di sini kita ada simple
markup, all markup, no markup, original markup. Okay, saya minta awak klik dulu pada simple markup. Okay, cuma pastikan ini memang dah nampak kita klik pada bahagian tersebut. Okay, jadi bila kita nak buat pembetulan ini, kita betulkanlah. Okay, bermula yang pertama kita nak tengok format dahulu. Okay, kita akan tengok format, kita akan tengok kutipan, kita akan lihat rujukan dan kita akan lihat elemen bahasa lah. Okay, so judulnya ada di sini. Daripada 1.0 awak, judul dia biar duduk kat tengah-tengah center saja. Awak, okay, kalau ikut kita boleh pergi satu persatu. Selalunya saya akan highlight saja, okay, secara keseluruhan sehingga senarai rujukan tersebut. Tengok home awak, kena pastikan font itu kekal Times New Roman 12, size-nya kekal 12. Okay, jadi bila awak ikut perkara tersebut, bermaksud awak dah ada satu markah. Okay, Times New Roman. Okay, Times New Roman dan size 12. Okay, so satu markah. Masih lagi dalam keadaan highlight. Okay, saya nak tunjuk di sini. Lembaran, okay, satu. Itu tinggal. Okay, saya tak justify rujukan saya sebab tu kita highlight sampai rujukan Okey, kemudian okey di sini sengaja saya letakkan okey bukan justified. Jadi saya klik pada justify ataupun control C. So kita justify ataupun imbang teks. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau awak lihat di sini kutipan yang saya buat ini okey sengaja saya letakkan bukan 2.0, sepatutnya 2.0. Jadi pada anak panah atas bawah ini untuk langkah baris, klik pada 2.0. Pak awak nak pastikan semua elemen itu betul, klik-klik okey pada bahagian tersebut. Okey. Santak okey. Jadi itu untuk yang kita dah highlight semua. Kemudian kita nak pergi kepada okey margin. So kalau margin okey, kalau margin, layout, margins. Okey, kalau ikut di sini yang last saya punya custom tu dah betul. Cuma tengok kat sini balik, kita pergi custom. Awak lihat atas 2.5, bawah 2.5, okey, kanan 2.5, kiri 3.5. So awak kena pastikan yang itu tepat. Okey, berkaitan dengan jidal. Kalau dalam bentuk inci, convert lah. Kalau tak nak convert, kalau dah betul, betul tak apalah. Kalau tak betul, tekan OK Pergi pada option, advance. Okey, ubahlah ukuran di sini kepada sentimeter. Kalau dalam bentuk inci ke, dalam milimeter ke, sebab awak nak pastikan. Kalau malas nak convert lah. Okey, jadi margin saya dah betul. Kemudian kita nak lihat dari segi penambaran. Penambaran kita bukan hanya tengok number tetapi kita lihat bagaimana judul itu, topik dan juga subtopik itu dibina. Cara penulisan dia sama dengan cara penulisan tajuk. Setiap pangkal perkataan huruf besar kecuali kata sendi. Okey, kata sendi ataupun kata hubung. Pengenalan P huruf besar sahaja. Betul? Okey, 2.0 cabaran teologi. So dan ini tak sama pun dengan atas. Okey, dan ini kata sendi, huruf kecil. Okey, dan kata hubung, huruf kecil, kepada kata sendi, huruf kecil, di kata sendi, huruf kecil. Okey. 2.1 pengetahuan teologi guru, betul, setiap pangkal perkataan huruf besar, bold. Okey, 2.2 kesediaan guru, betul. 2.3 kekangan masa guru, okey betul. 2.4 capaian internet pelajar, betul. Dan pastikan juga keempat-empat itu melibatkan golongan kata yang sama. Kalau saya, keempat-empat melibatkan golongan kata nama. Kalau awak mulakan dengan imbuhan men, pastikan keempat-empat juga imbuhan men. Mencari, okey, jadi kena samalah golongan kata tersebut. Itu penambaran, okey. Kesimpulan saya salah
Sepatutnya kesimpulan K sahaja huruf besar. Jadi kalau nak ubah automatik pun boleh. Okey. Nak type pun type balik. Okey. Itu penamburan saya. Kemudian kerangka terlibat dengan kandungan tak ada masalah. So dia melibatkan terus di situ. Sebab penamburan melibatkan penamburan dan juga melibatkan kandungan. Okey. Jadi kita cek kandungan kita. Ada tak kandungan? Ada. Okey. Pengenalan muka surat 1. Okey. Betul pengenalan muka surat 1. Okey, 2.1 muka surat 2. 2.1 muka surat. Okey, 21 pula. 2.1, 2.2. Okey, 2.1 muka surat 2. Okey, 2.1 muka surat 2. So muka surat tak betul. Nanti kena betulkanlah muka surat tersebut. Okey, sebab saya guna automatik. Kalau awak buat secara manual, awak betulkan secara manual. Okey, kalau siapa yang buat secara automatik. Ini saya tak ajar lah untuk awak update table. So dia betulkan untuk saya. So jadi muka surat 2 pengetahuan teknologi tadi. Ya, dia ubah automatik kat saya. Okey. Itu berkaitan dengan kandungan. Muka surat kena duduk dekat atas sebelah kanan. Saya dekat bawah. So kena buanglah di sini. Sepatutnya muka surat kita letak insert di top. Okey, atas. Jadi di sini. Okey, yang ini sebab dia terlajak ni kena buang sebab dia speed 2.5 saja kan. So dia dah tertekan out sendiri. So jarak ni tak jauh Kalau tengok sini jarak sini tak jauh sebab dia 2.5. Kalau nampak besar tu maksud dia masa awak insert tu dia dah pergi satu enter pada awak. Dia buang. Okey. Jadi muka surat pertama bermula dengan muka surat 1. Okey, kalau di sini tak ada muka surat tak ada masalah. Kalaulah terkeluar muka surat tak tahu nak buang muka surat itu bagaimana, contoh di sini ada 1. Okey. Contohnya ada 1. Contoh nak tunjuk contoh saja. Okey. Okey, contoh sini ada sini 1 kita ganggu. Okey, sini ada muka surat. Okey. Jadi bila sini ada muka surat, okey, tak tahu nak buang macam mana. Tak ada masalah pun sebenarnya kita boleh buang. Kalau sini saya boleh buang untuk different. Tapi kalau mungkin awak tak tahu nak buang macam mana, saya tak ada masalah pun kalau awak insert apa-apa shape, tutup sahaja. Tapi buanglah dia punya line. Janganlah nampak tu. Okey. Dia bukan nak tengok pun awak pandai ke tak pandai. Buang no color. Automatik dah hilang. Okey. Kalau dah tak tahulah nak buat macam mana. Okey. Contoh saja saya beri. Lepas ni. Tak boleh pakai lah. Okey. Buat insert saya nak buang balik page number. Okey, jadi saya dah ada muka surat, okey, ke atas kanan. Jadi saya dah ada 4.5 markah. Okey, yang terakhir kita nak lihat santak, okey, ataupun kita nak tekan tab, okey. Tekan tab hanya pada perenggan bukan bawah penambaran. Jadi 1.0 mula hujung, T rapat dengan 1. Betul. Okey. 2.0 terdapat, sepatutnya rapat 2.0. 2.1 rapat. 2. Okey, ini perenggan kedua bagi 2.1. Tekan tab. Okey, 2.2 tak payah. Okey, betul. Ini betul tekan tab. 2.3 betul. Okey, ini tekan tab. Okey, 2.4 betul. Okey. 3.0 betul. Jadi 5 markah untuk format. Ada soalan untuk format sebelum saya pergi kepada perkara lain? Tak ada, madam. Okey, so kita nak pergi kemulaan berikutnya berkaitan dengan kutipan. Okey, kita tengok kutipan yang dibuat. Okey, menurut Mahzan Arsyad, nama pengarang Melayu. Cek, betul tak nama pengarang Melayu? Mahzan Arsyad, okey. Jadi tahunnya 2005, titik bertindih di sini Okey, teknologi merancang noktah duduk sini. Okey, betul cara penulisan tersebut. Okey. Sebab kita nak tengok dan kena pastikan nama Mahzan Arsyad ini ada dalam kutipan. So, ada dalam kutipan Mahzan Arsyad. Okey, maksudnya betul lah. Okey, yang kedua,
Nama dia Jaenci. Okey. Kenapa awak guna add all? Check lah balik. Ada tak nama ni? Okey, ada Jaenci. 1 nama, 2 nama, 3 nama, 4 nama. Betul, kita gunakan add all. Ada noktah dekat T? Tak ada noktah. Dekat L baru ada noktah, koma sebelum kita letak tahun. Okey, bila ada 2 sumber, bermaksud ini meringkas. Bukan noktah betul. Okay. Norehan, ada tak nama Norehan? Dalam senarai rujukan awak, okey ada, ni nama Norehan dalam senarai rujukan. Okey, so ada 2 kutipan gunakan nama Norehan. Norehan Muhammad Nasir dan Mahaliza. Okey, betul, tahun 2021. Okey. Yang berikutnya namanya Zamri. Okey, ada rujukan nama Zamri bin Rusmini. Okey, yang ni pun betul sama. Nama sama, tahun 2008. Kajian yang dijalankan oleh Zamri, Abu Bakar dan Rusmini. Apa kesalahan di sini? Dan sepatutnya DAN. Sebab apa? Nama dalam teks. Ini nama dalam kurungan. So ada kurungan, tutup kurungan di sini. Jadi ada beza dan kita gunakan bila nama dalam kurungan, DAN kita gunakan untuk 2 pengarang yang namanya dalam teks. Okay, jadi satu persatu lah awak tengok Siti Marziah Aziz, check balik ada tak nama Siti Marziah Aziz dalam senarai rujuk. Sebab awak kena pastikan setiap kutipan yang awak buat namanya wujud. Okay, itu untuk kutipan. Dan tekniknya betul lah tanda pembuka penutup kata. Okay. Jadi, okay, bila kita dah check kutipan, okay, bermaksud awak juga semak sekali senarai rujukan. Rujukan ni memang saya tak akan tunjuk secara menyeluruh sebab ini boleh gunakan site fast untuk cara pantas untuk awak check balik nama pengarang, pengarang Melayu, pengarang India, pengarang Bumi-Putera, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kat mana huruf besar, huruf kecil, awak pun ada nota daripada modul. Okay. Yang ketiga kita nak melihat aspek bahasa. Tadi saya tertinggal untuk ada satu kutipan saya yang saya tertinggal sekejap Okey, sini tadi Zamri, Abu Bakar dan Rosmini untuk kutipan kena check juga tanda pembuka penutup kata, muka surat. Okey, yang ni double check. Ada muka surat tapi tak ada pembuka penutup kata. So awak kena double check dengan bahan awak, adakah awak buat kutipan langsung atau tak langsung. Kalau dalam kes saya ni, saya jadikan ini sebenarnya paraprasa. Okey. Jadi saya buang muka surat tidak diperlukan dalam paraprasa. Kalau itu kutipan langsung, kena letakkan tanda pembuka penutup kata. Okey, kita pergi kepada aspek bahasa. So aspek bahasa yang boleh nampak, yang saya boleh nampak sahaja dalam teks ni, saya tak ingat dah mana-mana saya buat kesalahan. Kalau kita lihat untuk ayat yang pertama, okey, saya gunakan singkatan atau akronim. Sepatutnya pengajaran dan pembelajaran. Okey, dalam kurungan PDP. Lepas tu nak guna, tidak ada masalah. Okey, walau bagaimanapun, ini 2 patah perkataan. Okey, mempunyai cabaran sendiri khususnya kepada guru. Okey, yang kedua, terdapat pelbagai cabaran-cabaran. Sepatutnya pelbagai cabaran sahaja atau cabaran-cabaran. Yang dihadapi, mana tadi sebenarnya ada hadapi, salah. Okey, dihadapi oleh guru apabila teknologi diimplementasikan dalam PDP. Sebelum iaitu saya dah syaratkan letak koma. Pengetahuan tenaga guru 2.1. Kesediaan guru 2.2. Okey. Kekangan masa guru, kesediaan salah ejaan. Okey. 2.3. Serta, boleh guna serta? Tak boleh gunakan dan. Dah wujud perkataan dan lupa guru. Jadi boleh ada lupa gunakan perkataan dan dalam ayat yang sama. Okey, cabaran yang dihadapi oleh guru. Okey, so awak baca yang ada tak komputer dalam bahasa Inggeris ada guna ilmu dia akan check spelling awak betul tak betul. So awak kena check perkataan-perkataan yang mungkin ada kesalahan dalam penulisan. Saya sajalah untuk dalam
akan maklumkan tentang tentang elemen bahasa tersebut. Elemen bahasa dia mungkin take time untuk awak baca sendiri. Okey, sebab essay awak dengan essay saya tak sama pun. Contoh essay saya. Okey, selain daripada itu, apa yang awak kena buat? Awak kena pastikan elemen. Okey, jenis-jenis ayat dalam perenggan awak itu wujud. Ayat pertama untuk perenggan pengenalan wajib ayat rangsangan. Apa itu ayat rangsangan? Ayat yang mungkin akan wujud persoalan. Teknologi membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Apakah perubahan tersebut? Jadi awak nak tahu. Okey, jadi wujud itu ialah ayat rangsangan. Kalau awak melibatkan definisi, masuklah definisi. Sebab kebanyakannya saya rasa pengenalan, awak kata awak nak letak definisi tapi tidak ada pun definisi. Okey, saya terlupa tadi bila gunakan antara, compare dengan dua, bandingkan dengan dua, kita gunakan dengan bukan dan. Antara teknologi dan pendidikan salah. Antara teknologi dengan pendidikan itu pair dia. Okey, jadi ayat terakhir dalam perenggan pengenalan, ayat yang menjurus kepada apa topik awak. Okey, walau bagaimanapun pengaplikasian teknologi dalam PDP ini mempunyai cabaran tersendiri khususnya kepada guru. Sebab apa? Sebab awak menulis tentang cabaran teknologi kepada guru. Ayat yang menjurus kepada apa topik dalam perbincangan. Ini kita panggil sebagai ayat arah. Jadi ayat arah perlu dalam penulisan, baru boleh dapat markah, okey, untuk pengenalan. Kemudian kita pergi kepada 2.0. 2.0, ingat hukum saya, kalau awak letak ia itu untuk menceritakan apa yang ada dalam 2.1, 2.2, 2.3, letak koma. Itu pertama. Kalau awak mulakan ayat dengan antara, awak kena letakkan adalah, kemudian kena make sure 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 awak kata nama. Atau tanpa antara, okey, awak boleh letakkan ialah atau adalah untuk perkenalkan 2.1 hingga 2.4 asalkan awak tahu itu golongan kata apa. Untuk mana-mana pelajar yang 2.1 hingga 2.4 itu bermula dengan kata kerja. Nak letak ialah kan, nak letak adalah tapi plus tambah perkataan lain di hadapan. Contohnya adalah dengan meningkatkan pengetahuan guru contohnya. So dengan itu bertindak sebagai kata sendi, kata hubung dalam ayat. Boleh hadir dengan adalah? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan letak adalah meningkatkan, salah. Tambah di hadapan adalah dengan meningkatkan. Tapi dalam isi awak sini jangan dengan meningkatkan, tetap meningkatkan pengetahuan guru. Faham tak? Kau tak faham? Faham, madam, faham. Okey, so itu dalam 2.0. Dalam 2.1 awak, ayat pertama, make sure awak perkenalkan 2.1 awak. Jadi cabaran pertama yang dihadapi oleh guru ialah pengetahuan mereka terhadap teknologi. Lepas tu gorenglah apa awak nak goreng, make sure ada kutipan. Satu kutipan pun memadai. Kalau baris kedua contohnya tidak ada kutipan, ada masalah? Tak ada masalah. Okey, sebab dinilai dari segi ayat topik awak, ayat sokongan awak dari satu markah, ayat sokongan lanjutan iaitu merujuk pada kutipan yang awak buat, dan seboleh-bolehnya ini nasihat saya sahaja, letaklah ayat simpul. Ayat simpul jangan mulakan dengan ayat secara kesimpulannya, rumusnya itu hanya ayat kesimpulan. Ayat simpul hanya ayat simpul kecil dalam perenggan untuk kejapkan kembali apa poin awak. So dengan demikian pengetahuan yang lemah tentang teknologi, kan awak cerita tentang teknologi, cabaran dia guru kena tahu teknologi. Okey, jadi awak ingatkan balik pembaca awak, poin awak ini tentang pengetahuan teknologi guru. Kesediaan guru, yang kedua, cabaran yang kedua ialah tahap kesediaan guru. So kesediaan guru. Ayat terakhir saya bertitik tolak daripada kenyataan tersebut, maka tahap kesediaan guru menjadi cabaran penting. Saya patah balik poin tersebut dan ada huraian. Ada satu kutipan yang saya buat iaitu kutipan langsung. Perenggan kedua tidak ada kutipan, tak ada masalah. Jadi kena make sure benda itu betul. Bila melibatkan 2 perenggan atau 3 perenggan, awak juga kena pastikan keseimbangan baris dalam perenggan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ada 9 perenggan. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama? Bagus. Okey, yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermaksud tak sama sebab ini dah terlebih 2 bukan terlebih 1. Jadi sama ada awak tambah sini ataupun awak kurang sini. Contohlah saya kurangkan di sini. Buanglah pada mana-mana bahagian yang awak rasa tak sesuai. Nampak salah pula kat sini. Ada dan. Okey, ada serta. Dan tak guna. Contohnya tak nak letak contoh kat sini. Contoh saya buang. Okey, tak ada masalah pun. Sekarang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi yang bawah ni 8. So, imbanglah. Okey, sebab dia hanya kurang daripada 1 sahaja. Okey, yang bawah ni. Kira setiap perenggan yang awak bina tersebut. Lebih ke kurang ke awak yang akan tahu. Okey? Boleh? Boleh Boleh madam. Puan nak tanya, maksudnya setiap perenggan tu semua sama baris Kalau 8 baris, semua 8 baris macam tu ke? Ya betul. Bukan 8, plus minus. So kalau 8 mungkin 7, mungkin 9. Plus minus 1. Okey, faham. So kalau mungkin kita nak bagi ngam-ngam 8 tu mungkin tak akan dapat kan. So potong-potong terkurang sikit lah dan sebagainya. Boleh plus minus 1. Jangan nampak perubahan itu terlalu besar. Tu nanti kita nampak jarak tersebut. Okay. So tak seimbang di situ. Perlu nampak keseimbangan dalam penulisan. Okay. Jadi kalaulah awak dah selesaikan, awak punya penyuntingan. Di sini ada merah sebab kita buat simple markup. Pada review tadi, tukar kepada all markup. Jadi bila saya tukar kepada all markup, awak boleh lihat apa yang saya dah buat tadi. Double spacing. So dia kata sini double spacing. Ini perkataan ini saya tambah. Yang ini saya dah ubah kepada apa. Yang ini apa, dia dah capture. Ini saya justify lah. Ada yang justify. Kemudian yang ini saya. So dia dah capture dah. So kalau mungkin benda ni tak ada, pergi pada show markup, awak boleh pergi pada balloon Sebab kalau untuk balloon, awak ambil revision in balloons, dia lebih detail. Apa yang awak delete dia akan cakap. Contohnya yang kita tengok awal-awal yang kita delete tadi tu. Tengok ni tu. Delete D, delete K. So deleted apa semua dah letak apa benda yang awak buat. So itulah penyuntingan yang awak buat. Jadi contohnya nampak delete saya buang. So nampak apa yang awak buang, apa yang awak tambah. Mana tak saya tambah dari pembelajaran. Ni tak tambah, dia merah sahaja. Jadi awak dah buat penyuntingan, kedua-dua penyuntingan. Rapi ada, mekanis pun ada dalam penulisan awak. Kalau mungkin kalau di sini, kesediaan ni dia tak typo, dia tak ni saya sebab saya tak ubah ejaan dia. Jelas. Ambil table. Tak ya. So dia ubah untuk saya. Ada perubahan dekat situ. Jadi dia ubahlah. Kalau ni macam tak cantik, saya tak nak lah. Yang saya betulkan sendiri, letak je kat situ. Jadi ada perubahan yang berlaku, dia akan capture setiap perubahan tersebut. Awak kena hantar dua-dua kan. Jadi yang ini awak kena save as atau export dalam bentuk PDF. Tulislah stop. Ini sebagai suntingan. Ada A2. Suntingan. So, apa yang awak dah buat, pembetulan sudah ada, dia memang akan keluar sekali dengan lembaran sunting tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan
review tadi, klik pada, kita tak nak simple, kita nak no markup. Sebab apa kita pilih no markup? Okay, ingat tadi sini 1.5. Kalau saya pergi original sini 1.5, sini D huruf besar, ni D huruf besar kan. Jadi itu original asal. Kalau simple markup, dia ada merah kat tepi. Jadi kita perlukan no markup. No markup tu yang memang dia tak ada conteng apa-apa, tapi sebenarnya itu lembaran bersih kita. So pengajaran pembelajaran pun ada duduk dekat sini. Okay, walau bagaimanapun dia dah spacekan pada bahagian ini, awak export yang ini dalam bentuk PDF. Okay. Essay. Okay. So awak dah ada dua-dua. So 2 in 1. Awak buat pembetulan dan pembetulan itu dia capture untuk awak buat dulu. So tak adalah awak contoh-contoh nanti nak kena double check balik betul tak penyuntingan itu yang awak buat. Okay. So berdasarkan kedua-dua elemen yang ada ini, okay, kedua draft yang awak ada, draft suntingan dan juga draft essay, awak combine. So selalu saya gunakan combine PDF ataupun kalau awak boleh combine dengan Adobe terus awak combine saja. Saya upload, kita kena mulakan dengan essay dekat depan. Kenapa? Suntingan itu lampiran. Okay, upload yang kedua, akmal suntingan tadi. Okay, so ini essay, ini suntingan, awak combine. Okay, tulis nama penuh awak. Okay. Khairul. Tak ada nama ayah pun tak apa. Keratma tu nama apa? Ayah dia Ramli. Okay. Okay, cara Akmal Ramli. Kenapa saya suruh awak save nama awak? Bila awak save nama awak upload, nama awak tu dah memang nama folder. Tak adalah semua orang penulisan essay. Saya download, saya yang kena tulis nama awak. Ni siapa punya essay, ni siapa punya essay, ni siapa punya essay. Jadi bila awak tulis nama awak upload memang dah atas nama awak kan. Saya download pun mudah. Okay, ini Kak Akmal punya, ini Syahir punya, okay, ini Zakwan punya. So nama itu dah turun. Jadi dah memang ada. Jadi bila mana Akmal tadi? Save kat mana? Oh, kat sini. Dia stop lah. Okay. So, Khairul Akmal, bila saya buka Khairul Akmal Ramli punya, okay, cover depan. Ini awak punya kandungan. Okay, inilah awak punya essay bersih awak. Okay, yang akan saya marking 26 markah. Okay. Ada muka surat semua, okey, cukup 4, 5, okey, 6 muka surat untuk senarai rujukan. Ini lampiran awak, lembaran sunting tersebut. Dia memang akan jadi begini. So yang ini ada 4 markah, tadi 26 markah. 30 markah diperuntukkan untuk essay. Hanya perlu upload 1 file sahaja. Nanti kalau bila hantar 2 file, kadang-kadang awak hantar file yang sama saja, tak ada penyuntingan dan sebagainya. So make sure PDF kedua-dua file, satu no markup, satu all markup. Masa sunting saya gunakan simple sebab kalau tidak awak akan pening, dia akan merah-merah, awak tak tahu apa yang awak dah buat. Okey, faham? Ada soalan ke susah nak sunting? Okey. Awak nak tanya maksudnya kita kena ada buat kesalahan ke? Tak payah. Selepas buat essay tu? Jangan buat kesalahan kalau tapi mustahil tak ada langsung yang salah dalam essay awak. Jangan buat kesalahan. Kalau mungkin tadi saya dah kata kalau mungkin awak rasa format awak tu semua dah betul, tapi takkan tak ada langsung kesalahan tata bahasa awak. Takkan tak ada langsung mungkin kesalahan huruf besar, huruf kecil awak. Kutipan awak memang betul ke semua. So kena cek satu persatu. Okay? Ni? Okay, Puan. So nanti ada setengah orang yang dia buat kesalahan sendiri, kononnya ada berlaku kesalahan. Okay? Tak payah, jangan buat begitu. Okay, bila awak begitu macam, yelah awak nak menampakkan diri awak tak sempurna. Okay. Template penulisan buat sendiri, template yang mana Marcella? Okay, kalau yang template untuk cover depan, okay, cover depan tu sebenarnya dalam tu lah yang awak ambil arahan tugasan
arahan, tugasan dan perincian rubrik dalam MyGuru. Yang sama kan awak gunakan template untuk portfolio 1, portfolio 2, dekat bawah tu ada untuk penulisan esei. Kalau tak ada PM, nanti saya hantar dekat Telegram. Okay, hantar PM dalam grup senang saya hantar dalam grup kalau awak tak jumpa. Soalan lain? Puan, saya ada soalan Ya, Danish. tentang penggunaan perkataan. Macam saya ada perkataan dasar satu murid satu sukan. Adakah pada peringkat pertama, ayat pertama saya tulis penuh, pada ayat kedua saya menggunakan akronim. Boleh ke puan? Dasar kalau ikut akak KPF dia gunakan dasar satu murid satu sukan, ada dia punya singkatan dia kan? Satu murid satu sukan, ada kan dia punya singkatan kan? Kan? Okey, kita tak buat sendiri tapi memang dah ada kan dalam kita punya KPM sendiri dia gunakan singkatan. Boleh Danish? Awak gunakan singkatan. Make sure cuma perkenalkan dahulu. Lepas awak gunakan dasar satu murid satu sukan, lepas tu 1M 1S kot. Okey? So gunakan saja, tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih puan. Okey, sama. So apa lagi yang nak tanya untuk yang berkaitan mungkin esei awak yang awak tak faham, bukan tak faham, keliru tata bahasa, okey saya boleh maklumkan terus. Contoh esei yang saya sunting tadi ke Fatin? Oh, yang saya contoh, okey, yang nama Rahmat tadi, okey nanti saya hantar. Fatin kumpulan mana Fatin? W ke? W. Okey, W. Okey. Lagi? Puan nak tanya, yang baris seimbang tu kalau setiap isi kena baris samakan. Kalau pengenalan 8 baris isi 11 boleh ke? Pengenalan tak dikira berdasarkan tu kita kira ikut penambaran kita. 2.1 dengan bawah dia sama tak? 2.1 awak ada 2 perenggan tu sama tak? Okey, yang tu kita kira. So pengenalan dan kesimpulan tak ada. tak. Faham. Okey, terima kasih puan. Okey, dah alang-alang bila Gan tanya tentang pengenalan kesimpulan, wajib tak pengenalan dan kesimpulan ada kutipan? Tak wajib So kalau tak ada kesimpulan pula, tak ada kutipan. So kalau pengenalan awak hanya ayat awak sendiri, awak memperkenalkan, awak goreng sendiri, awak tak letak pun definisi konsep, salah tak salah. As long ada awak punya ayat pasangan, ada awak punya ayat arah dalam pengenalan. So begitu juga dengan kutipan dalam kesimpulan awak. Awak hanya nak apa yang awak cakap, tak ada sokongan daripada siapa, tak ada masalah. Wajib kutipan hanya dalam isi sahaja. Itu wajib. Okey? Ada rekod tak untuk kelas hari ni? Sah-sah saya tak rekod, tapi saya ada rekod daripada kumpulan U sebelum ini. Okey, ada soalan lain? Amboi, kita semua bahasa asing. Tak sabar semua bahasa asing dah. DM tak ada syarat Tak ada lagi. Tak sabar nak bagi kerja kita. Kita panggil Okey. yang semua bahasa moden sana join dengan bahasa asing sini. Dia ada kan bagi WhatsApp kau tadi. Aku tak tengok lagi. Okey. Dah bagi kerja. Ada soalan lain? Lain. Kita gosip. Dah bagi kerja. Ada. Belum ni lagi. Tak apa, kita dah panggil meeting kan? Lepas Chinese New Year, 7 hari bulan. Yang kita orang ni minggu depan. Dah pernah tak nak sabar nak bagi kerja. 27 hasil 27 hari bulan hasil. Kita jalan lain ni. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, saya nak tamatkan kelas. Okey, so nanti saya akan hantar rekod kelas you mungkin adalah bahagian yang saya bentangkan dalam